Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang masuk ke lafaz zikir yang ketujuh. Bacaan zikir yang ketujuh, di mana ia khusus untuk dibaca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Bacaan-bacaan zikir sebelum ini, daripada yang pertama sehingga ke-6, ia dibaca pada kesemua 5 solat fardu. Selepas kesemua 5 solat fardu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Cuma yang ketujuh ini ia khusus kepada selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Baik, apakah bacaan zikir tersebut? Kita sedang rujuk, boleh rujuk ke buku, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan apabila selesai solat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan 4 orang hamba. Ditulis baginya dengan bacaan itu 10 kebaikan, dipadam daripadanya dengan bacaan itu 10 kesalahan, dinaikkan baginya dengan bacaan itu 10 darjat, dan diadakan baginya pengawal daripada syaitan sehinggalah ke malam. Dan jika bacaan ini diucapkan selepas solat maghrib, maka dia mendapat keutamaan yang sama seperti itu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Jadi ini adalah satu bacaan zikir yang besar keutamaannya, besar fadilatnya, ya. Ayuh kita ulang balik. Baca 10 kali, maka ia seperti memerdekakan 4 orang hamba. Ditulis baginya dengan bacaan itu 10 kebaikan, dipadam daripadanya dengan bacaan itu 10 kesalahan, dinaikkan baginya dengan bacaan itu 10 darjat, dan diadakan baginya pengawal daripada syaitan sehingga ke waktu malam. Jadi baca selepas subuh, ia menjadi pengawal daripada syaitan sehingga waktu malam. Dibaca 10 kali selepas solat maghrib pula, diadakan baginya pengawal daripada syaitan sehinggalah ke waktu subuh. Dan bila baca selepas maghrib pun dapat keutamaan-keutamaan, fadilat-fadilat seperti mana yang disebut oleh hadis terbabit, ya. Baik, beberapa nota tentang hadis ini, okey. Hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan, dengan semuanya ada perbincangan di dalamnya. Oleh itu, jika kita mengkaji penilaian hadis ini oleh para ahli hadis, kita akan menemui mereka yang berkata ia dhaif, akan menemui mereka yang berkata ia hasan, berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Demikian juga akan ditemui mereka yang menilainya sahih, berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi jangan terkejut atau merasa hairan jika menemui adanya ahli hadis lain yang memiliki penilaian yang lain terhadap darjat hadis ini. Yang itu pertama. Yang kedua, dalam sebahagian jalan periwayatan ada tambahan yang ini tanpa berpaling dan tanpa mengubah kakinya. Berarti sesiapa yang membaca selepas solat subuh tanpa berpaling dan tanpa mengubah kedudukan kakinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga akhir hadis, ya. Baik, tambahan tanpa berpaling dan tanpa mengubah kakinya, ia adalah tambahan yang ada perbincangan darjatnya, ya. Ada perbincangan juga. Dan jika hendak diamalkan, dipersilakan. Jika hendak amalkan, persilakan. Cuma beberapa nota juga. Pertama, ia untuk makmum sahaja, bukan imam.
Kerana bagi imam apa yang sahih ialah setelah dia membaca astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, imam berpusing menghadap makmum. Baik berpusing menghadap direct ke makmum atau condong ke kanan atau condong ke kiri. Ini berdasarkan hadis sahih dan ada hikmah, ada sebab di sebaliknya. Antara lain memberi isyarat kepada orang yang baru sampai ke masjid atau surau bahawa solat berjamaah sudah pun selesai. Okey, itu antaranya. Antara lain ialah bila berzikir, imam ingin mengajar kepada makmum bacaan zikir daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mengajar sudah tentu cara mengajar yang efektif ialah guru menghadap makmum, jangan guru membelakangkan makmum. Dan yang ketiga, ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis ini kalau hendak diamalkan, maknanya tambahan tu, tambahan tanpa berpaling, tanpa mengubah kaki. Jika hendak diamalkan, ia adalah untuk makmum atau orang yang solat bersendirian. Ia bukan untuk imam. Kerana untuk imam ada hadis sahih yang lain di mana dia berpusing, berpaling menghadap kepada makmum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagi makmum, bagi orang yang solat bersendirian untuk mengamalkan hadis ini, dia boleh mengamalkan berdasarkan zahir hadis, berdasarkan literal hadis. Maknanya selepas solat, setelah memberi salam, dia membaca zikir-zikir, termasuk zikir ini, dan dia masih dalam posisi duduk yang asal. Dia masih dalam keadaan kaki yang asal, yang ini keadaan kakinya ketika dia duduk membaca tasyahud akhir. Ini berdasarkan zahir hadis. Sebab hadis menyebut apa? Tanpa berpaling dan tanpa mengubah kakinya. Maka kakinya tu masih dalam keadaan asal, yang ini masih dalam keadaan dia duduk membaca tasyahud akhir. Demikian berdasarkan zahir hadis. Boleh juga mengamalkan hadis ini berdasarkan maksud yang tersirat, bahawa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah masih di tempat solatnya. It is not so much anda berpusing ataupun tidak. Ia bukanlah berkaitan anda telah berpusing atau tidak. Ia bukanlah berkaitan posisi kaki anda, tetapi ialah anda masih di tempat solat anda. Maknanya you are still there. Okay? Jadi jika anda duduk dalam keadaan kaki tasyahud akhir, kemudian anda nak duduk bersila, boleh, asalkan masih di tempat duduk yang asal, kan? Daripada posisi kaki membaca tasyahud akhir, anda nak berubah kepada duduk bersila, dipersilakan. Kalau yang tak mahu amalkan pun, nak terus berjalan balik pun, boleh, tak mengapa. Sebab seperti yang saya katakan, tambahan ini ada perbincangan darjatnya. Ia tidaklah disepakati sebagai sesuatu yang sahih mahupun hasan. Okey. Nota seterusnya, dalam sebahagian jalan periwayatan ada tambahan lafaz, yakni yuhyi wa yumitu, bermaksud yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan atau ada juga tambahan biyadihi khairu, di tangannya lah ada kebaikan. Okey, maka tambahan ini sekali lagi ada perbincangan tentang darjatnya. Boleh diamalkan bagi sesiapa yang menghendakinya. Bagi sesiapa yang tak mahu, nak cukup dengan yang sahih ataupun hasan, tak payah mengamalkannya. Bila nak amalkan, yakni bila kita baca, okey, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahan itu sebelum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini sebagai contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dua-dua tambahan sekalipun nak baca boleh. Jadi contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang penting tambahan itu letaknya sebelum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bagi sesiapa yang ingin membacanya,
dibolehkan. Cuma saya nak bagi tahu tambahan lafaz tersebut terdapat perbincangan tentang darjat kekuatannya. Sebab tu dalam buku saya tidak meletakkannya sebab bagi saya cukup dengan lafaz yang sahih ini. Okey, seterusnya bilakah tertib untuk membaca zikir ini selepas solat subuh dan selepas solat maghrib? Okey, sekadar hadis-hadis yang saya kaji tidak pula disebut tertibnya. Asalkan ia dibaca selepas solat subuh, asalkan ia dibaca selepas solat maghrib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bebas untuk menyusun tertibnya mengikut pilihan sendiri. Macam saya dalam buku saya ni, saya susun dulu lafaz-lafaz zikir yang dibaca untuk semua 5 solat fardu. Kemudian baru lafaz zikir yang khusus untuk subuh dan maghrib. Boleh-boleh saja ya. Okey, kemudian tentang lafaz zikir ini, ia juga boleh dibaca di luar solat. Tak semestinya selepas solat subuh dan maghrib, tetapi boleh juga dibaca selepas waktu solat, selepas zikir solat. Maknanya selepas anda solat subuh, anda baca 10 kali. Kemudian katakan anda dalam rangka pergi kerja, dalam rangka memandu pergi kerja, dalam perkhidmatan awam ke, dalam bas ke, dalam monorail ke, kereta api ke, apa ke, boleh juga baca dan ia dibaca 100 kali atau lebih. 100 kali atau lebih. Boleh ya? Okey. Dalilnya ialah hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis nombor 3050 atau penomboran Fathul Bari hadis nombor 3293. Jadi ini adalah sesuatu tambahan yang tak ada dalam buku zikir selepas solat saya itu ya. Jadi sama juga Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada siang hari. Okey, 100 kali pada siang hari, dia akan mendapat ganjaran seperti membebaskan 10 hamba, ditulis baginya 100 kebaikan, dipadamkan daripadanya 100 keburukan, dan ia menjadi pelindung, ia menjadi tangkal yang mendindingnya daripada syaitan pada hari itu sehinggalah waktu malam. Okey, tadi yang lepas subuh, lepas maghrib kita baca 10 kali kan. Jadi ganjaran seperti membebaskan 4 hamba. Ditulis baginya 10 kebaikan, dipadam daripadanya 10 keburukan kan. Jadi yang ini pula disebabkan kita baca 100 kali, maka mendapat ganjaran seperti membebaskan 10 orang hamba, ditulis baginya 100 kebaikan, dipadamkan daripadanya 100 keburukan, dan ia menjadi tangkal yang mendindingnya daripada syaitan pada hari itu sehinggalah malam. Dan Rasulullah menyambung, dan tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan, dapat mengamalkan amalan yang lebih utama berbanding orang yang berzikir lebih banyak daripada itu. Maknanya 100 tadi Nabi recommend 100, Nabi syorkan 100, tapi nak buat lebih pun boleh. Yang ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi ya tuan-tuan, zikir ni ada yang saya sebut zikir ni ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak ni boleh dibaca bila-bila masa. Muqayyad ianya terikat dengan sesuatu aktiviti, sesuatu perbuatan ataupun masa. Tadi kita baca zikir yang muqayyad di mana ia terikat kepada selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Yang ini pula mutlak, boleh dibaca pada bila-bila masa. 9 pagi ke, 10 pagi ke, 3 petang ke, 5 petang ke, boleh dibaca ya, sebab ia adalah zikir yang mutlak. Jadi antara poin penting daripada zikir ni lah, ia menjadi tangkal yang mendindingnya daripada syaitan. Maka selain daripada membaca surah Al-Mu'awwizat, Qul huwallahu ahad hingga akhir, Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Saya sebut hingga akhir sebab ada yang faham baca ayat yang pertama tu je, Qul a'udzu birabbin nas saja. Tak. Hingga akhir ya. Kita juga baca zikir ini sebanyak 100 kali. Dan yang menarik tentang zikir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan agar ia boleh ataupun ia dibaca lebih daripada 100 kali. Okey, apabila baginda sendiri yang menganjurkan boleh dibaca, baik dibaca lebih daripada 100 kali,
ia menunjukkan zikir-zikir lain yang Rasulullah tak suruh tambah, tak anjurkan tambah, bererti jangan tambah. Okey, saya ulangi balik ya. Bila Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang kita baru baca ini menganjurkannya, baginda bersabda, saya sebut sekali lagi, dan tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan amalan yang lebih utama berbanding ini melainkan orang yang berzikir lebih banyak daripadanya. Sebab mula-mula asalnya Rasulullah recommend 100. Sekarang ni boleh lebih banyak daripadanya. Bererti lain-lain zikir yang Rasulullah ajar, yang Rasulullah amalkan dengan bilangannya jangan ditambah. Sebab Rasulullah tak recommend, tak syorkan untuk tambah. Kalau boleh tambah, Rasulullah sendiri akan syorkan tambah. Bila Rasulullah tidak mengesyorkan ditambah, maka jangan tambah. Bukanlah satu kebaikan apabila seseorang itu menambah, lalu dia menganggap agama ni adalah hak dia sendiri, dia boleh suka hati tambah. Saya bagi contoh. Tadi kita baca apa? Lepas subuh, lepas maghrib, baca 10 kali kan? Alah 10 je, aku baca 11 lagi bagus ganjil. Kan? Ataupun zikir lain. Sebagai contoh, Subhanallah 33 kali. Aku baca 40 lagi bagus. Alhamdulillah 33 kali. Aku baca 40 lagi bagus. Jadi dia nak tambah-tambah. Jangan berbuat sedemikian tuan-tuan dan puan. Seandainya menambah itu adalah satu kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan menganjurkan agar ia ditambah, sebagaimana hadis yang baru kita baca ini. Apabila Rasulullah diam, bererti memang itulah yang sebaik-baiknya, maka jangan ditambah. Tuan-tuan dan puan-puan, please pay attention. Sebab pada masa sekarang ini, para agamawan telah menganggap agama ini adalah milik diri dia orang sendiri, dan dia orang membuat lafaz-lafaz zikir sendiri. Mereka membuat bilangan-bilangan zikir yang tersendiri. Apabila orang tegur, kata, apa salahnya, benda baik, apa salahnya, Rasulullah tak larang. Kalau Rasulullah nak larang, tak ada limitnya. Takkan baginda nak sebut, sebab manusia ni selagi mana dia guna nafsu, selagi mana dia guna kepala otak dia untuk agama ni, tak ada limit, dia akan tambah macam-macam. Takkan Rasulullah nak sebut satu-satu. Maka cukup dengan Rasulullah berkata setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Cukup, ia cover, ia merangkumi semua perkara-perkara baru dalam agama. Okey, jadi bilangan zikir pun kita anggap macam benda kecil, apa salahnya, lagi banyak lagi bagus. Tak. Kita follow, melainkan dalam sesuatu zikir tu baginda sendiri secara spesifik menganjurkan agar ia dibuat ekstra ataupun ia dibuat dengan bilangan yang lebih banyak. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, zikir ni boleh dibaca 10 kali, dianjurkan baca 10 kali selepas solat subuh, 10 kali selepas solat maghrib. Itu yang muqayyad, yang terikat sebagai zikir selepas solat subuh dan maghrib. Dan kemudiannya boleh dibaca pada bila-bila masa, sebenarnya pada bila-bila masa di waktu siang, sebanyak 100 kali atau lebih. 100 kali atau lebih, ya. Okey, kita masuk terus kepada bid'ah yang berlaku bagi zikir yang ketujuh ini. Kalau dalam zikir-zikir sebelum ini, bid'ah tu saya buat video berasingan kan, tapi tak apalah, kita sekaligus dalam video yang sama. Yang ini bid'ah yang berlaku ialah, okey, zikir ketujuh ini saya ulangi, ia dianjurkan untuk dibaca selepas solat subuh dan maghrib sebanyak 10 kali. Apa yang masyarakat kita amalkan, pada pengamatan saya, ialah kebanyakan orang membacanya, kebanyakan imam membacanya selepas setiap solat. Padahal yang dianjurkan selepas subuh dan maghrib. Tapi mereka perlu baca setiap solat. Setelah setiap solat. Kemudian dibaca 3 kali. Setelah subuh dan maghrib pun mereka baca 3 kali. Padahal sepatutnya dibaca ialah 10 kali. Okey? Jadi berlaku 2 bid'ah di situ, ya. Macam yang saya tulis di sini. Okey, dalam buku ini, di sini telah berlaku sesuatu yang baharu dalam agama, di mana apa yang sepatutnya dibaca selepas solat subuh dan maghrib, dibaca pula selepas setiap solat. Kemudian apa yang sepatutnya dibaca sebanyak 10 kali, dibaca sebanyak 3 kali sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pay attention, selepas subuh dan maghrib sahaja. Dan ia dibaca bukan 3,
tetapi 10 kali. Jangan baca 11, jangan baca 9, tetapi 10 kali. Okey, demikianlah untuk lafaz zikir yang ke-7. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lafaz zikir yang ke-8 pula ya, insyaAllah. Saya tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.